kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmat dan kemuliaan darinya. Kamilah pendukung pewaris bangsa, kamilah pejabat bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan untuk negaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihadir sekalian, mentari pagi sinar berseri, bayu beralun menyapa terasa, girang hati syukur ilahi, bersama tamu di pentas acara. Terima kasih kepada pihak penganjur kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk bertindak sebagai moderator bagi memulakan program bersiri Bual Bicara Cerita Merdeka. Program ini dianjurkan bersempena sambutan bulan kemerdekaan yang ke-56 yang bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin, program Bual Bicara Cerita Merdeka merupakan anjuran bersama dengan dua pihak, iaitu Pusat Kebudayaan Haiwan Pelajar dan juga Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu ataupun singkatannya IMPAK. Dan hari ini kita akan berbual bicara tentang satu tajuk yang menarik bersama panel kita. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan di dalam dewan dan juga pelayar-pelayar channel YouTube, program ini merupakan program bersiri yang akan dijalankan sepanjang minggu sempena bulan kemerdekaan yang akan diadakan setiap hari Rabu. Dan hari ini merupakan siri yang pertama yang akan membincangkan tajuk Diaspora dan Rumpun Melayu, Tunjang Kemerdekaan Negara. Apa khabar Tuan Azmi? Baik, alhamdulillah Tuan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Azmi kerana sudi hadir untuk kita memulakan siri pertama Bual Bicara Cerita Merdeka. Berbaju batik, bergaya indah, segak tampan, berseri-seri, bukan mudah, perkara mudah. Dapat juga kita berkumpul di petang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih para hadirin yang hadir ke dalam dewan yang mulia ini dan juga para pelayar YouTube channel Pusat Kebudayaan. Jangan lupa subscribe, like dan share. Itu perkara utama kalau anda melayar channel Pusat YouTube channel YouTube Pusat Kebudayaan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rasanya elok kalau saya mohon izin memperkenalkan Tuan Azmi pada Silakan, Tuan. para penonton kita. Orangnya segak bergaya petang ini. Tuan Azmi merupakan Tuan Muhammad Azmi bin Adnan, anak jati orang Perak. Katanya orang Kuala Kangsar. Ya. Oh, orang Kuala. Kati Kuala Kangsar. Oh, Kati Kuala Kangsar. Beliau memulakan kerjayanya di Universiti Malaya sebagai penolong pendaftar
Okey. Berapa lama tu Tuan Azmi? Penolong daftar di bahagian luar pelajar Universiti Melaya sekejap saja 4 tahun. Oh, sekejap je 4 tahun. Oh. Nampak kan dia bermula di situ pun dah ada perkataan hal ehwal pelajar. Kemudian beliau berhijrah menjadi guru selama 11 tahun. Dan yang terkini, okey, pensyarah kanan Fakulti Pendidikan. Dan sepanjang perkhidmatan beliau di Universiti Teknologi Mara ini, khususnya di bahagian hal ehwal pelajar, Tuan Muhammad Azmi telah memegang pelbagai jawatan. Bermula daripada SRK ataupun Staff Resident College, Pengetua College, Pengarah Institut Kepimpinan Pelajar, kalau dahulunya bermula dengan perkataan ketua, dan yang terkini sebagai fellow di Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Muhammad Azmi ni saya anggap sebagai sifulah cikgu saya kerana beliau merupakan juga pengubal dan juga jurulatih utama modul pembangunan dan kepimpinan pelajar dan juga pengubal dan jurulatih utama modul kenegaraan di UiTM ini. Jadi merupakan orang yang kalau kata saya di bahagian awal pelajar, kalau lihat sejarah kejayaannya bermula di awal pelajar Universiti Melaya, masih lagi hari ini berada bekerjasama menyumbang tenaga di bahagian awal pelajar khususnya di Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu iaitu IMPAK. Okey, terima kasih Tuan Azmi. Sekali lagi. Terima kasih Tuan. Terima kasih. So sebagai mukadimah lah, program kita pun nama Buah Bicara Cerita Merdeka. Dan tahun ini ataupun 2022 ni kita berada di fasa endemik. Apa pendapat atau perasaan nak menyambut bulan kemerdekaan pada tahun ini di fasa endemik ini? Terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya sebenarnya rasa bersyukur yang amat sangat panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kesempatan di pasca pandemik ini ataupun di kita panggil endemik, kita dapat juga merayakan atau mengadakan sambutan yang sebegini rupa di seluruh negara berbekalkan tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Sambutan kemerdekaan negara kita yang ke-65. Ya, jadi saya rasa bersyukur walaupun sambutan yang kita ataupun yang dirancang oleh semua pihak di seluruh negara hari ini kita nak laksanakan dalam keadaan yang berjaga-jaga, berhati-hati, walaupun bersifat sederhana tetapi semangatnya itu kita nak raikan semangat untuk berdiri teguh bersama. Semangat merdeka itu sebenarnya menjadi tunjang kepada sambutan kita di era pasca pandemik ini. Jadi saya sangat bersyukurlah kerana ada kesempatan terutamanya pada sesi pada petang ini menjemput saya untuk berbual bicara berkaitan dengan cerita-cerita merdeka. Bagaimana keterlibatan saya dahulu sewaktu menjadi guru sejarah, mengajar di sekolah menengah, mengajar tingkatan 5, tingkatan 6, mengajar Komsas, komponen sastra. Jadi dapat kita imbau kembali segala pengetahuan, segala pengalaman yang telah kita lalui melalui rentetan sejarah yang mungkin lepas ini boleh saya singkapkan kembali. Kita selak semula, kita buka semula tirai itu untuk kita hayati sebenarnya. Walaupun kita berbicara cerita merdeka ini untuk tontonan warga UiTM khususnya, bagi membangkitkan semangat bagaimana kita katakan tunjang merdeka itu
dizahirkan, dipelopori oleh pejuang-pejuang kemerdekaan terdahulu. Jadi saya sangat bersyukur dengan kesempatan yang ada pada hari ini, Tuan. Okey, alhamdulillah, rupanya guru sejarah. Sebab tu program di UiTM ni khususnya program kenegaraan, Tuan Muhammad Azmi menjadi rujukan, menjadi pengubah dan jurulatih utama modul-modul kenegaraan. Alhamdulillah. Itu saya kata tadi, ini sifu saya sebenarnya. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang telah dimaklumkan tadi, tajuk buah bicara cerita merdeka kita bertajuk Diaspora dan Rumpun Melayu, Tunjang Kemerdekaan Negara. Jadilah, Tuan Muhammad Azmi bercakap tentang sejarah tadi, lipatan sejarah. Kalau kita lihat perjuangan menentang penjajah Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun, okey. Dan hari ini yang menjadi bual bicara masyarakat tentang pahlawan Mat Kilau, merupakan rumpun Melayu, bangsa Melayu yang menentang golongan-golongan penjajah ini. Pandangan Tuan Azmi berdasarkan tajuk kita di Rumpun Melayu, Tunjang Kemerdekaan Negara. Baik, Tuan. Sebenarnya tajuk yang kita nak bawa ni bukanlah berat mana pun. Kita ada sedikit penghayatan kepada rantaian sejarah bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu, pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan dan sebagainya. Tuan sebut tadi dalam filem, saya teringat filem Mat Kilau. Jadi apa yang dipamerkan, apa yang ditontonkan melalui filem Mat Kilau itulah sebenarnya kita kata landscape perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan dahulu sebenarnya. Okey, bagaimana nak kita kaitkan dengan pejuang-pejuang ini dengan satu intipati kata diaspora itu. Diaspora ini nanti kita akan kupas diaspora itu dulu. Okay? Kemudian kita akan kupaskan. Kita tengok dahulu bagaimana sebagaimana Tuan Moderator sebut tadi, singkapan sejarah penjajahan selama 484 tahun oleh penjajah Portugis, Belanda, Inggeris dan juga Jepun. Jepun ni 3 tahun je sebenarnya, tetapi dia dah terkira termaktub di dalam era semasa penjajahan British dahulu. Sebab selepas Jepun ni keluar pada tahun 1945, Jepun ambil alih semula. Jadi itulah dikira sekali dalam 484 tahun keseluruhannya. Bermula dengan Portugis, Tuan. Bila era Portugis ini sebenarnya hadir mereka ini ke tanah Melayu pada waktu itu di sekitar pada tanggal 11 September 1509. Semasa itu pemerintahan di tanah Melayu di Melaka ini di era Sultan Mahmud. Okey, di era Sultan Mahmud Shah mereka mula menjajah atau menakluk Melaka ni pada tahun 1511 hingga tahun 1641. Portugis sahaja 139 tahun. Yang itu Portugis. Dan bagaimana ketika itu penentangan dah mula berlaku apabila Portugis ini menakluki Melaka, dan pejuang-pejuang ataupun semangat untuk menentang Portugis ini sebenarnya ada melibatkan orang-orang dari negeri Johor sebenarnya. Bagaimana mereka ini bekerjasama sebenarnya dengan orang Belanda untuk menjatuhkan Portugis. Ya. Jadi pergi kepada Belanda pula pada tahun 1597. Belanda ni diserang kota Portugis. Di Melaka ini tahun 1606 yang saya sebut tadi itu, Johor sudah mula berpakat dengan Belanda untuk menguasai Melaka pada tahun 1636. Selepas itu Belanda ini memusnahkan kapal-kapal Portugis pada masa itu, menandakan bermulanya era pertelingkahan, perbalahan di antara dua penjajah ini.
Itu banyaklah kalau kita nak tanya, nak hurai, nak singkatkan mengapa mereka ni suka sangat datang. Portugis suka nak datang ke tempat ke tanah Melayu, Belanda pula datang melihat kita ini untuk ini. Baik, itu memang salah satu dia adalah tertakluk kepada bergantung ataupun terdorong oleh kuasa, keinginan mereka untuk menjajah sesuatu. Di samping banyaklah lagi faktor lain. Okey. Jadi keseluruhannya kita Belanda ini dari tahun 1641 hingga 1824, 183 tahun tanah Melayu berada dalam cengkaman ataupun dalam jajahan Belanda. Itu dah masuk dah 139 tahun, 130 tahun semasa era Portugis, 183 tahun semasa era Belanda. Masa era Inggeris pula, 11 Ogos 1786, Francis Drake dia mula menduduki Pulau Pinang. Bermakna kita kata era penjajahan British di tanah Melayu pada waktu itu, tuan. Dan mereka terus menakluk ataupun menguasai tanah Melayu ketika itu selepas Belanda, iaitulah tahun 1786 hingga tahun 1957, selama 171 tahun pula. Okey. Kemudian barulah datang Jepun. Semasa era pentadbiran Inggeris itu pada tahun 1942 hingga 1945, selama 3 tahun mereka menguasai, mereka melawan Inggeris ini, berjaya mereka mengusir penjajah British ini, dan British sebenarnya tidak pernah jemu untuk berusaha untuk menawan kembali, sehinggalah diambil semula tanah Melayu ini sehingga tahun 1957. Jadi rentetan itulah, tuan, sebenarnya bagaimana tuan moderator sebut tadi, tunjang kepada kemerdekaan ini bermulanya daripada era penjajahan kuasa asing di tanah Melayu selama 484 tahun. Jadi yang membebas tu semua rumpun Melayu yang sebenarnya berjuang daripada Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun. Ya, baru saya nak sebut, nak masuk apabila kita dah tahu bagaimana penentangan orang-orang Melayu ketika itu, pahlawan-pahlawan Melayu dari seantero, Semenanjung hinggalah Sabah dan Sarawak. Banyak kalau kita nak senaraikan itu, pejuang-pejuang Melayu, tokoh-tokoh kemerdekaan dahulu, bagaimana peritnya mereka ini meneruskan usaha untuk berjuang dan juga menghalau, kita katakan dalam istilah kasarnya menghalau lah, ya, atau menjauhkan diri dan juga seluruh rakyat di tanah Melayu pada ketika itu daripada cengkaman 4 penjajah ini tadi. Kita nak senaraikan itu banyak. Contohnya kita katakan penghulu Dul Said di Naning. Okay, bagaimana tindakan-tindakan ini dibuat itu, kalau kita tengok siapa-siapa pun yang pernah belajar sejarah, saya kata pasti akan menemui nama-nama yang akan disebut sebentar lagi, yang menjadi tunjang sebenarnya balik kepada intipati tajuk kita pada petang ini, tunjang kemerdekaan negara kita. Jadi Dul Said itu yang pertama. Yang keduanya Datuk Siamang Gagap di Seri Menanti di Negeri Sembilan. Yang Tuan Tunku Antah di Sungai Hujung, Datuk Maharaja Lela, Datuk Sago, Sultan Abdullah di Perak, Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau di Pahang, Tok Janggut di Kelantan, Raja Mahadi di Selangor, Haji Abdul Rahman Limbung di Terengganu, Tuanku Muhammad Saad di Kedah, Rentap, kalau tuan pernah dengar Rentap, bagaimana mereka ini berusaha dulu untuk menghalau melawan Inggeris di Perak, Rosli Dobi dan juga Syarif Masyur di Sarawak, dan akhir sekali Mat Saleh Antanom, Pak Musa Syarif Osman di Sabah. Jadi inilah di antara pejuang-pejuang kemerdekaan di tanah Melayu ketika itu, berjuang dari mula titisan darah yang pertama. Bagaimana selama 484 tahun mereka ini membina kekuatan, mencari jalan. Kalau kita lihat dalam filem Mat Kilau itu, bagaimana macam-macam lah, menyamar diri dan sebagainya untuk mengelakkan diri daripada ditangkap oleh Inggeris ini terutamanya. Kerana dengan cara itulah
helah itulah yang digunakan, mereka dapat meneruskan perjuangan, tidak tertangkap, tidak terperangkap dalam cengkaman penjajah, dan mereka dapat meneruskan perjuangan itu hinggalah ketitisan darah mereka yang terakhir mempertahankan maruah dan martabat kita, rumpun bangsa Melayu kita ini, tuan. Okey. Jadi kalau kita lihat tadi 484 tahun. 84 tahun. Kalau kita ambil purata kan, kita hidup 60 tahun. Ya. So hingga 6 generasi tu. Itu kalau 100 tahun. kalau 60 tahun 60 lah purata. tahun. 60 tahun kalau kita bahagikan purata hidup kita, purata betul. dia 6 generasi. Yang 6 generasi. Kita hidup di bawah orang kata cengkaman penjajah. Yang itu kita lihat pula yang saya sebut di awal tadi, tuan. Bagaimana apa sebenarnya matlamat mereka datang melihat negara kita ini. Satu, of course lah, kita kata dari segi di awalnya itu satu dasar ataupun satu falsafah dalam bagi negara-negara seperti yang menjajah ini sudah menjadi satu kita kata tujuan dan matlamat untuk menjajah negara lain, kerana nak menunjukkan mereka ini berkuasa, nak menunjukkan mereka ini di awalnya itu ya kehebatan mereka, glory kemegahan bagi negara mereka boleh menakluki negara-negara lain, apatah lagi negara yang agak kecil seperti negara kita. Tetapi 484 tahun, tuan-tuan, saya memberitahu kepada anak-anak pelajar saya semasa mengajar sejarah, hatta di sekarang ni pun di fakulti saya mengajar, saya menyebut sedikit tentang rentetan sejarah selama 484 tahun. Kalau nak dikira hasil mahsul yang dibawa balik ke negara mereka selama 448 tahun, saya beritahu anak-anak pelajar saya, kalau nak dihitung barangkali anda datang kuliah hari ini, anda bawa Porsche sebiji seorang. Kerana apa? Memang datuk nenek moyang kita itu orang-orang kaya, yang punya harta, yang punya tanah, yang punya hasil mahsul yang sebegitu banyak, begitu lama dibawa, diangkut pulang ke negara barat, ke negara mereka. Ya, apatah lagi apabila kita mengatakan berlakunya satu zaman revolusi semasa zaman Renaissance dahulu. Mereka memerlukan bahan-bahan mentah, mereka memerlukan biji timah, mereka perlukan rempah ratus, mereka perlukan hasil-hasil pertanian yang lain untuk memajukan revolusi industri yang berlaku di negara mereka, terutamanya semasa zaman kita kata rentetan daripada zaman Renaissance dan sebagainya itu, kalau kita belajar sejarah Eropah. Jadi itulah saya kata, selain pada kita 6 generasi sebagaimana yang tuan sebut, kalau kita kira 60 tahun, yang keduanya tadi itulah sebanyak mana dah hasil yang dibawa balik oleh penjajah ini ke negara mereka. Jadi kalau tidak kita ni tak tahulah kereta jenis apa kita bawa hari ini. Maksudnya begitulah analogi yang saya buat. Okey, Tuan Azmi, cakap tentang hari ini pula. Ya. Okey, kita dah merdeka, sambut tambutan kita insya-Allah pada hujung bulan ini yang ke-65. 65. Bercakap tentang keamanan, kebebasan. Adakah pandangan Tuan Azmi lah kan, rumpun Melayu juga menjadi tunjang kestabilan dan keamanan di rantau ini? Ya, saya bersetuju dengan kenyataan itu, dan saya rasa memang keamanan dan kestabilan ini asalnya itu, asalnya daripada hasil perjuangan atau tunjangnya itu adalah daripada perjuangan dan juga pengorbanan orang-orang terdahulu. Dan hari ini kita lihat banyak, walaupun kita katakan quote-unquote penjajahan semula itu berlaku, tetapi bukan secara fizikal seperti yang berlaku 484 tahun. Bagaimana keamanan dan kestabilan negara kita ini nampak sudah mula tergugat. Bagaimana minda generasi Malaysia kita pada hari ini mula dijajah. Penjajahan minda maksud saya. Bagaimana banyak kita lihat kalau kita baca kejadian ataupun peristiwa ataupun apa juga
perkara-perkara yang berlaku yang boleh kita kaitkan dengan kata bagaimana bentuk penjajahan baru ini sudah mula menusuk masuk balik. Bukan baru ini saja, malah 2-3 abad yang sudah, 2-3 dekad yang sudah, maksud 2-30 tahun yang sudah pun sudah mula kita lihat bagaimana bentuk penjajahan baru ini sudah mula masuk. Dan juga mereka sasarkan kepada golongan muda dalam negara kita. Kerana golongan muda ini bagi mereka mudah, saya rasa, untuk dipengaruhi, mudah untuk mereka menerobos ke dalam minda dan menguasai pemikiran mereka, dan akhirnya memesongkan sedikit saja. Jadi kestabilan dan keamanan itu, keharmonian itu pastinya tergugat jika kita tidak bijak ataupun jika kita tidak pandai untuk mengadaptasi segala yang berlaku itu. Okey, nampaknya cabaran hari ini bercakap tentang penjajahan minda yang mana menghakis jati diri generasi baru kita ini tentang sayangkan negara, sayangkan bangsa, sayangkan agama. Sehingga ada yang dikatakan Melayu liberal Tuan Azmi. Okey, jadi nampaknya kita dah sentuh kata tentang rumpun Melayu menjadi tunjang kemerdekaan negara kita. Okay, lepas ni kita akan berbicara tentang diaspora, perkataan depan itu. Jadi sementara itu mari kita berhibur dahulu. Baik. Kita beri peluang pada penonton di Dewan ini untuk berhibur dan juga para pelayar channel YouTube Pusat Kebudayaan. Jangan lupa subscribe, like dan share. Silakan. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan.
Okey. Macam mana Tuan Azmi dengan lagu tadi? Ya, saya tertarik dengan ungkapan kita kata penyambung warisan itu. Jadi inilah pewaris-pewaris kita yang akan meneruskan perjuangan pejuang-pejuang dahulu. Kalau mereka ataupun pejuang-pejuang dahulu berkorban dan berjuang untuk menentang, melawan penjajah secara fizikal, tetapi hari ini pewaris ini berjuang untuk melawan penjajahan bentuk baru yang kita sebut tadi. Moga generasi baru kita, generasi Malaysia kita hari ini dapat menghayati erti dan konsep perjuangan terdahulu dalam memulakan mengorak langkah untuk kita meneruskan bagi memastikan kesinambungan perjuangan itu di era pasca modernism ini. Ya. Okey. Nampaknya panjang ulasan lirik lagu tadi. Okey, kita nak dengar soalan daripada pewaris kemerdekaan kita lah dalam dewan silakan. ini jika ada. Dipersilakan. Oh, ada. Silakan tuan. Kita beri peluang pada pewaris kemerdekaan kita, penonton kita untuk bertanya soalan kepada panel. Silakan. Assalamualaikum. Nama Waalaikumsalam. saya Muhammad Faizal daripada Aiwan Pelajar Kolej Mawar. Silakan. Okay. Saya ingin mengajukan dua soalan pada tuan. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan rumpun Melayu? Dan soalan kedua, di manakah asal usulnya Melayu? Terima kasih, itu saja. Dua-duanya ada kaitan dengan Melayu. Soalan pertamanya rumpun Melayu. Ya. Okey, di manakah rumpun Melayu tu? Okey, yang keduanya asal usul Melayu. Saya tak pasti adakah perkataan atau berbangsa. Mungkin Tuan Muhammad Azmi boleh huraikan persoalan yang telah dibangkitkan oleh pewaris kemerdekaan kita ini. Baik, terima kasih. Memang kita kata sangat signifikan soalan itu kepada tajuk yang kita bawa pada hari ini, Tuan Moderator. Kita nak lihat dulu bagaimana asal usul ataupun perkataan Melayu ni. Ya, perkataan Melayu itu sendiri. Ya, saya rasa ramai yang pernah dengar, ramai yang pernah baca ataupun yang pernah tahu tentang perkataan-perkataan yang dapat kita kaitkan dengan Melayu dari ataupun dan Malay Archipelago ini. Archipelago ini ialah satu kepulauan Melayu yang sangat besar sebenarnya. Ya, di antara perkataan-perkataan yang saya maksudkan itu tadi yang ada kait dengan perkataan Melayu itu. Ya, satu ialah kita kata Malatya. Ya, Bahasa apa tu? Malatya. Malatya ini nak kata bahasa-bahasa yang datang daripada kepulauan Malay Archipelago tadilah. Kita tak pasti sama ada daripada Sri Lanka ataupun dari segi dari sebelah Asia Oceania, daripada kepulauan-kepulauan lain dalam lingkungan Malay Archipelago ini dan kepulauan-kepulauan Melayu ini, ataupun daripada kepulauan kita panggil Polinesia yang berkaitan dengan satu lagi kepulauan yang sangat besar. Nanti saya terangkan itu. Okey. Satu lagi ialah Malawi. Dia kaitan dengan perkataan Melayu itu tadi. Kita nak melihat unsur ataupun asal usul nama Melayu itu. Malawi, Malawian. Satu lagi ialah Malazig, Malazage, Malazig. Malay Peninsula dipanggil, Malay States, Malaya, kita bisa dengar. Okey. Malayalam. Perkataan Malayalam tu. Ataupun Malayali, Malayan, Malayo Polinesia. Melayu, Malayu. Itu perkataan-perkataan yang berkait dengan perkataan usul ataupun asal usul Melayu itu tadi. Okey, Malaysian tu kita biasalah Malay, Malaysian, Malay. Okey.
Jadi kita katakan asal usul bangsa Melayu ini setakat ini banyak kajian yang dibuat, banyak teori yang dipaparkan kepada kita tentang asal usul orang-orang Melayu. Salah satu dia kata out of Taiwan yang dipelopori oleh arkeologi Australia Peter Bellwood ini. Dia kata orang Melayu ini, dia kata dalam konsep out of Taiwan ni, berdasarkan penyelidikan mereka, menurut belas bahasa Austronesia yang termasuk dalam bahasa Melayu Polinesia berasal dari Taiwan. Okey. Jadi bermakna dia kata orang Melayu ni asalnya dari Taiwan. Teori ke bagaimana? Itu satu teori yang dia buat berdasarkan kepada kajian-kajian arkeologi, penemuan kita kata artifak arkeologi dalam satu konsep yang dinamakan out of Taiwan. Jadi penemuan itu sangat kuat, dia kata membuktikan bahawa orang-orang Melayu ini sebenarnya berasal daripada Taiwan berdasarkan teori dia itu. Dan yang disebut nama out of Taiwan ni, orang-orang Melayu dari situlah dia diaspora tadi tu, dia keluar, dia pergi ke berhijrah, pergi tinggal ke negara lain yang membawa ciri-ciri yang dimiliki oleh orang-orang yang dikatakan Melayu. Perkataan dia tadi kan, yang Melayu itu tu. Jadi itu teori yang dikatakan oleh penyelidik dari Australia ni tadi, Peter Bellwood, berdasarkan penyelidikan bahasa Austronesia dipanggil. Jadi menyelidiki bahasa-bahasa itu, bahasa itulah yang dituturkan oleh orang Melayu yang berasal dari Taiwan, yang ada di Taiwan sebelum mereka keluar ke negara-negara luar, ke negara lain. Ya. Teori out of Taiwan itu tadi menganggap bahawa bahasa Austronesia tersebar ke Asia Tenggara dan kepulauan Polinesia ni tadi selepas berlakunya penghijrahan keluar macam saya sebut tadi. Okey. Dari Taiwan sekitar 10,000 ke 6,000 tahun sebelum Masihi. Jadi dah ada sebenarnya kajian-kajian menunjukkan bahawa bagaimana asal usul orang Melayu ini. Kadang-kadang kita pun tak tahu teori ini. Kalau kita tak baca, tak selidiki, kalau dalam maklumat sejarah di sekolah lah, saya kata tidaklah dihuraikan sedalam itu sebenarnya. Tetapi ada sedikit sebanyak diterangkan tentang asal itu dalam subjek sejarah ini. Ya. Ini telah menumbuhkan kepercayaan etnik Melayu Polinesia ini merangkumi etnik Melayu, Iban, Bidayuh, Kadazan, Dusun, Murut, Penan, Jawa, Bugis, Minangkabau, Kerinci dan juga pribumi di rantau ini di sekitar lautan Pasifik yang dikatakan berasal dari Taiwan. Itulah suku-suku bangsa kita sebut tadi itu yang melata ke sekitar kita kata lautan Pasifik, terutamanya Pasifik Tengah dan juga Pasifik Utara. Mereka ni sebenarnya orang-orang etnik yang saya sebut tadi itu berasal daripada Taiwan berdasarkan kepada kajian penggunaan bahasa mereka. Okey. Jadi itu teori yang pertama tuan. Pada soalan yang tuan tanya itu tadi. Tadi yang kaum-kaum tu membentuk rumpun Melayu lah. Itulah kita katakan tunjangnya kepada rumpun Melayu di kepulauan di lautan apa nama tadi? Pasifik, terutamanya di Pasifik Tengah dan Pasifik Utara. Di situ ada banyak tergolongnya kumpulan-kumpulan ataupun rumpun Melayu yang kita katakan gah dengan ciri-ciri kemelayuan itu. Okey. Itu yang pertama tuan. Jadi sebenarnya teori ini ditolak. Banyak ditolak oleh penyelidik-penyelidik kita. Yang pertama saya baca dan saya selidik Profesor Emeritus Datuk Dr. Wan Hashim Wanteh. Okey, dia membuat kajian di Sri Lanka sebenarnya tuan. Okey. Dia bertemu dengan penyelidik arkeologi dan sejarah dari negara tersebut, iaitu salah seorang daripada Profesor apa dia panggil Profesor Di Silva di Sri Lanka itu, yang telah membuktikan bahawa
sudah wujud tamadun di alam Melayu sejak 15,000 tahun sebelum Masihi. Okey, daripada artifak-artifak arkeologi yang mereka selidiki di Sri Lanka itu, sebenarnya sudah ada dah wujudnya rumpun Melayu itu sekitar 15,000 tahun sebelum Masihi. Jadi ini menyangkal dakwaan yang mengatakan bahawa Melayu itu berasal dari Taiwan dalam teori out of Taiwan itu tadi. Jadi sebenarnya dari sinilah kita kata unsur Melayu dia kata tadi, profesor itu kata tadi, rumpun Melayu yang berasal daripada Hainan dan juga Taiwan ni, bagaimanapun kemudian didapati mereka ni sebenarnya adalah serpihan. Dijumpa juga ya, daripada kajian itu ada rumpun Melayu di Hainan dan juga di Taiwan ini, tetapi itu bukan yang asal sebenarnya. Ini adalah serpihan, dia kata etnik Melayu serpihan, kita kata yang datang daripada ataupun yang berhijrah ke Champa. Okey, yang berhijrah ke Champa pada waktu itu, yang mereka ini berhijrah sebenarnya dari selatan dan juga utara. Jadi sebenarnya bukanlah penduduk asal di situ. Mereka ini adalah serpihan saja. Sebab itu kajian-kajian yang dibuat sebelum itu tertutup oleh bukti baru yang dibuat oleh profesor dari Malaysia itu tadi, Profesor Dr. Wan Hashim Wanteh itu tadi. Jadi saya rasa soalan itu perlu didalami betul-betul supaya kita faham bagaimana konsep perkataan ataupun asal usul rumpun Melayu itu. Okey, perkataan Melayu itu sebenarnya. Saya berkongsilah mungkin Tuan Muhammad Azmi kalau kita lihat kajian penemuan kerangka di Perak Man. Perak Man juga menyangkal dakwaan itu. Seperti mana Tuan Muhammad Azmi kata, dia seolah-olah apa yang dijumpa di Hainan ataupun di selatan China merupakan dia berhijrah daripada Kepulauan Melayu ke sana. Okey. Jadi begitulah. Bercakap tentang penghijrahan ni, ni perkataan diaspora. Diaspora, betul. Kalau kita rujuk di orang bahasa, okey, dia menunjukkan kepada satu golongan manusia yang di satu tempat, dia merebak, tersebar luas. Jadi kalau bercakap tentang diaspora rumpun Melayu, sejauh mana penyebaran rumpun Melayu ni di muka bumi ni? Tadi Tuan Azmi sebut Pasifik Tengah, Pasifik, kawasan-kawasan Pasifik. Adakah Hawaii di kepulauan Hawaii? Hawaii. Betul. Adakah golongan warnanya macam kita? Wajah seakan-akan kita? Adakah mereka sebenarnya rumpun Melayu? Itu persoalannya. Bagaimana boleh tersebar? Kalau iya sampai ke pulau Hawaii itu, bagaimana jauh tu? Lautan Pasifik sangat luas tu. Bagaimana boleh tersebar? Baik, sebelum kita pergi jauh berbicara tentang diaspora Melayu ini, bagaimana mereka ini berhijrah, mereka ini tercampak jauh, sebagaimana yang Tuan Moderator sebut tadi. Saya ingin memetik ataupun membaca sedikit bagaimana penyelidikan yang saya buat sedikit, kenyataan ataupun statement yang dibuat oleh kita kata Blumen Batch pada tahun 1795. Dia menerangkan ataupun membuat spesifikasi ataupun apa kita nak panggil istilah itu, penggelasan ataupun rupa orang Melayu ni bagaimana? Rupa bangsa Melayu ini. Tengok dia kata, Blumen Batch ini menjelaskan istilah Melayu untuk memasuki pendudukan asli, kita kata macam mana? Menambah satu bangsa bergelar Melayu yang dianggapkan satu subkategori bangsa Ethiopia dan Mongoloid. Ini istilah yang digunakan itu. Okey. Rumpun bangsa Melayu adalah mereka yang berkulit perang. Macam Tuan sebut tadi, diberi rupa, gaya sebagainya. Jadi ceklah masing-masing ni. Tengok rupa kita ada tak ciri-ciri yang saya nak sebut tadi tu. Sebagaimana yang diberitahu oleh Blumen Batch ini pada tahun 1795. Okey. Dia kata berkulit perang, dari zaitun dan mahogani, jelas kepada bunga cengkeh yang tergelap atau buah berangan yang perang. That is dia punya huraian kepada ciri-ciri bangsa Melayu itu.
Kalau saya ni tak tahu macam mana nak buah mahogani ke nak bunga cengkeh ke. Berbagai warna. Berbagai warna sebab saya sudah tona saya dah 2 ni. Ya, jadi mungkin dari Taiwan pun tadi kot. Sebab kena putih tadi tu. Okey. Dia kata lagi berkulit warna kuning keperang-perangan. Okay. Rambut hitam, lembut, keriting, tebal dan banyak. Okay. Kepala secara sederhana sempit. Kepala ni dia huraikan tu. Cuba cek kepala masing-masing tuan-tuan. Okey. Dahi sedikit bonjol. Ini sedikit saya menyelidik tentang ciri orang Melayu tadi itu. Bagaimana jangan marahlah kalau dahi saya sebut ni bukan saya kata ni. Dia kata itu tapi kita ceklah masing-masing. Hidung penuh. Apa maksud hidung penuh? Kembang Kembang. Saya tak nak sebut tu Dia sebut hidung penuh. Dan itu ciri-ciri kata orang Melayu. Dia rentetan daripada tuan soalan tadi tu. Okey. Ada kaitan dia tu. Hidung penuh, lebar seperti ianya berbaur. Okey, berbaur ni dia berbaur lah, dia berkait, bercantum, kata berkait. Hujung dia tebal, hujung hidung ni tebal. Okey. Kita cek tuan-tuan, mulut besar. Sudah mulut besar kita ni. Dagu bahagian atas agak senduk dengan sebahagian dari muka apabila dilihat di profilnya. Okay, kalau tengok profil gambar kita tu kita nampak jelas kita kata. Kalau tengok tu mungkin saya tak tahu berapa digunakan profil ini. Cukup jelas dan berbeza dari satu sama lain. Itu kuasa Tuhan ni kita kata tidak adalah kata pelanduk dua serupa dan sebagainya. Tetapi ada part-part bahagian-bahagian tertentu yang kita ni berbeza. Okey. Yang itulah bila kita cakap tentang diaspora Melayu itu dulu. Sebelum saya menjawab soalan diaspora Melayu itu bagaimana sebenarnya tersebarnya mereka itu, di mana tersebarnya mereka, saya pun nak sedikit membuat penyelidikan terhadap itu dan kita nak lihat lepas ini bagaimana berapa jumlah di negara mana yang ada orang-orang Melayu ini yang kita sebut diaspora Melayu. Mereka berhijrah, mereka duduk di sana membawa adat, budaya, bahasa, cara hidup, makan, minum, pakaiannya. Okey, jadi kita tengok orang-orang Melayu itu tadi dulu. Jenis terakhir ini termasuk penduduk pulau-pulau lautan Pasifik bersama dengan penduduk Mariani Filipina, Maluku dan juga Kepulauan Sunda. Okey, dan juga tanah Melayu. Okey, saya juga dia kata ingin menggelarkan Melayu oleh kerana kebanyakan manusia jenis ini terutamanya mereka yang mendiami Kepulauan Hindia berhampiran dengan Semenanjung Melaka dan juga the sandwich dikata the society, the friendly islanders dan juga orang-orang Malambi dari Madagaskar. Okey, sebenarnya kita punya ni sangat luas tuan. Sangat luas kerana peribadatan itu sudah berapa ribu tahun dahulu berkembang dan pesatnya itu kerana di atas pentas Sunda ini, di atas Nusantara ini sebenarnya dulu. Sebelum kita pergi kepada ataupun kita sebut tadi Malay Archipelago tadi itu, kepulauan Melayu yang kita tengok berapa 22,000 buah pulau yang didiami oleh rumpun Melayu itu tadi. Sangat besar, malah kita adalah antara bangsa yang paling banyak bilangannya. Saya rasa hampir ataupun lebih daripada 200 juta jumlahnya di dunia. Jadi kita ni yang terbesar ataupun di antara yang terbesar berbanding dengan 200 juta pada ketika itulah kita kata. Jadi yang inilah sebenarnya ciri-ciri kita kata yang disebut oleh Blumenbach tadi pada tahun 1790 ini, bagaimana dia menyatakan ciri-ciri orang Melayu itu yang kita nak lihat mereka inilah yang terlibat apa yang kita katakan diaspora Melayu ke seluruh ceruk rantau di dunia ini. Okey, bagaimana mereka ini membawa diri mereka atas alasan-alasan tertentu. Mungkin dahulu
ada berlaku pergolakan, perbalahan dan sebagainya, hingga mereka membawa diri mengikut orang-orang lain yang datang itu, bawa balik ke negara-negara lain, mereka yang datang itu, ataupun secara mobiliti sosialnya mereka ini berhijrah kerana faktor ekonomi mungkin, okey, kerana faktor tarikan yang ada di negara-negara lain. Mungkin pada masa itu semangat mereka untuk melihat sesuatu yang baru di tempat lain. Jadi itulah antara tujuan dia. Jadi tuan, diaspora bermaksud seperti sebut tadi, kelompok manusia yang ada pada asalnya tergolong dalam budaya yang sama, yang telah tersebar di merata-rata tempat lain di dunia. Okey, keturunan ini termasuklah keturunan etnik Jawa dan etnik Melayu, Minangkabau, Bugis. Ini yang banyak sebenarnya. Nanti kita lihat di mana mereka ni banyak tinggal di mana. Yang tinggal di luar Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand dan juga Selatan Filipina. Iaitu dikatakan Nusantara tadi tu. Okey, luar Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand dan Selatan Filipina. Yang kita kata banyak, kita kata berlakunya penghijrahan bangsa-bangsa dari rumpun Melayu ni. Bangsa Melayu dari rumpun yang sama itu tadi telah pergi. Okey, jadi tersebarnya sangat luas, macam tuan tanya soalan tadi itu. Tersebarnya orang-orang dari rumpun Melayu ini ke seluruh dunia. Ya, saya dah ada sedikit membuat penyelidikan. Kita lihat tuan-tuan ya, di Asia, jumlah penduduk Melayu di Yunnan of China dan Cambodia, ini data tahun 2000, tahun 2000, 2001, 2002 begitu. Tahun 2000 tuan Yunnan of China dan Cambodia 15,000 orang sekarang berada di sana. Okey, hari ini yang kita kata terlibat, termaktub dalam pergerakan penghijrahan diaspora Melayu itu tadi. Burma ada 25,000 orang. Filipina 2 juta orang, terutama di selatan Filipina yang kita sebut tadi. Sri Lanka yang mereka gelarkan mereka ini sebagai orang Melayu ini Jaminisu. Jaminisu, kalau kita pergi ke Sri Lanka, sedikit masa dahulu kita lihat, saya melihat rencana di TV ada menunjukkan rencana mereka pergi melihat orang-orang Melayu di Sri Lanka, dan masih lagi mereka bertutur dalam bahasa Melayu. Masih ada lagi, walaupun sudah berlaku macam-macam improvisasi, berlakunya perubahan dan sebagainya, kerana mengikut rentak dan budaya hidup di setempat, tempatan pada masa itu, tetapi masih ada lagi dikekalkan bahasa dan itu. Walaupun kita lihat banyak berlaku penyisihan bahasa sebenarnya. Ya, kalau diaspora Melayu ini, saya sempat juga mengadakan atau membuat program diaspora Melayu di Thailand, di selatan Thailand. Memang kita berjumpa dengan orang-orang Melayu di sana yang asalnya dari tanah Melayu, di Kelantan terutamanya. Sudah tak ada lagi dah. Generasi ketiga lagi lah. Generasi kedua pun dah tak boleh guna bahasa Melayu dah. Yang hanya guna ialah generasi pertama, itu pun dah tua, yang kita kata dah tak boleh dah. Boleh lagi bercakap sedikit-sedikit. Generasi kedua boleh sedikit, sangat sedikit. Generasi ketiga langsung tak ada. Dia mereka tak boleh dah berbahasa. Itu saya pergi sendiri di Songkla. Di Songkla, saya bawa anak-anak pelajar dulu, 5 bas kita bawa pergi di Songkla, dan juga di selatan Thailand lagi, apa nama tempat itu. Memang banyak kita kata jumpa. Itu malah tuan, Sri Lanka tadi 50,000 orang Melayu di sana. Di Jepun 12,000 orang. Ada Jepun. Di Jepun. Ada orang Melayu di Jepun? Ada orang Melayu di Jepun, tapi tak ramai, 12,000 orang saja. Okey. Yang ini fakta yang sangat menarik tuan-tuan. Afrika Selatan. Di Afrika Selatan ini memang terkenal dengan kita panggil Cape Malays. Okey, diaspora Melayu, orang-orang Melayu yang berhijrah yang pergi ke Afrika Selatan, mereka ni digelarkan sebagai Cape Malays. Ada dalam data yang saya lihat statistik ini 253,000 orang sekitar tahun 2000, data ini 253,000 orang berada di Afrika Selatan. Jumlah yang besar. Jumlah yang besar di sekitar Cape Town terutamanya. Sebab itu mereka dipanggil Cape Malays.
Dan bolehlah tuan kita arrangekan nanti kita pergi melawat Afrika Selatan pula ini untuk melihat bagaimana. Ada yang nak ikut kot, kita pergi nanti. Kita bersilaturahim. Okey. Okey, itu di Afrika Selatan yang keduanya. Yang ketiga di Oceania. Okey. Oceania ni termasuk Australia, kita ada 10,000 orang di sana. Mungkin dah berkembang sekarang ini selama jarak beza 22 tahun ini. New Zealand kita ada 2,200 orang Melayu di sana. Okey, di Amerika Utara pun ada. Amerika Utara pertama di Kanada kita ada 6,920 orang. Okey, ini sumber yang saya petik daripada laman sesawang diaspora Melayu. Okey. Di US ada 95,000 orang ramai. Di United States. Okey. Akhir sekali di Eropah, di United Kingdom kita ada 49,000 orang. Jadi jauh, tersebar luas, ramai, dan hari ini pada tahun 2022 sempena cerita merdeka ini, bagaimana di era merdeka yang ke-65 tahun sambutannya ini, barangkali bilangan itu sudah bertambah. Kita dan bahasa yang saya janji nak sebut tadi yang digunakan oleh mereka di serata dunia, di Asia, Afrika, Oceania, di Amerika Utara dan juga Eropah, mereka menggunakan bahasa Afrikaans. Okay, salah satu dia bahasa yang digunakan Afrikaans, South African English mereka gunakan sebab dah ada improvisasi campur, percampuran dan sebagainya. Gunakan historical Malay, istilah dia itu. Maksudnya historical Malay. Macam mana bahasa kita historical Malay? Bahasa-bahasa lama lah ni yang masih lagi digunakan oleh mereka. Bahasa Bugis mereka masih gunakan. Sebab itu kita kata tadi banyak orang Bugis sebenarnya yang keluar daripada rumpun Melayu ini untuk pergi berhijrah. Okay. Bahasa Dutch ni Belanda. Okay. Dan juga mereka gunakan bahasa Arabic Afrikaans. Yang ini. Balik pada soalan tuan ni, sebab mereka berpindah rendah sebagaimana saya jelaskan pertama tadi. Of course lah, kita kata dari segi faktor, mungkinlah pada ketika itu mereka lari daripada pergolakan umpamanya. Okey, lari daripada pergolakan sama ada penjajah ke pergolakan dalam negara sebelum datangnya penjajah. Kita ada negara pemerintah ataupun zaman kerajaan Melayu pada masa kerajaan Majapahit dan sebagainya. Zaman Kesultanan Melayu Zaman tukar-tukar Kesultanan Melaka, zaman Kesultanan Melayu dahulu, Majapahit, Langkasuka, apa lagi banyak nama jenis kerajaan Melayu lama. Mungkin pada masa itu mereka sudah mula ada rasa keinginan untuk keluar melihat, ataupun mereka nak lari daripada pergolakan dan sebagainya. Jadi mereka keluar membawa diri mereka ke tempat lain. Di situlah mulanya berkembang diaspora itu, sehinggalah ke hari ini cukup ramai, sangat ramai. Kita lihat mereka berada di negara-negara lain luar daripada rumpun Melayu yang ada dalam negara kita ini hari ini. Okey tuan? Okey, nampaknya memang tersebar luas lah. Sangat luas tuan. Sebab tu saya tertarik tentang pengkaji yang daripada Jerman yang tuan sebut tadi. Ya. Dia adalah pakar sosiologi kan. Ya. Yang mengkaji, dia melihat tengkorak, wajah Arkeologi. dan warna kulit kan. Ya, ya. Memperkelaskan bangsa-bangsa di dunia ni. Ya. Untuk makluman para hadirin, penonton di Dewan dan juga di channel YouTube Pusat Kebudayaan, kalau hingga hari ini hanya terpakai 4 bangsa. Afrika, Mongoloid iaitu yang China, Mongoloid, Taiwan, Taiwan. and then the American, Yes. and then yang Europe lah. Ya. So Bojmak ialah dia sosiologi Jerman. Dia mencadangkan yang kelima tu Malaya lah. Malay. Jadi benda ni ditolak lah kemudiannya sebab dia rasak kepada Mongoloid. Mongoloid. Itu sejarahnya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh baca. Sebab tu kalau kenapa dia boleh cadangkan bangsa Melayu itu bangsa kelima, menunjukkan diaspora tadilah. Ya. Tersebar luas Memang, di muka dunia ni. Memang tuan sebut tadi, kalau kita nak baca kadang-kadang sejarah ni cepat kita rasa, apa kita nak katakan, cepat kita rasa boring itu. Itu guru sejarah cakap tu, bukan saya. Cepat kita rasa itu. Kerana apa? Kadang-kadang cara kaedah kita gunakan untuk melihat mengkaji sejarah itu. Mungkin guru-guru kita dahulu, mungkinlah pada masa itu kita tak tahu dari segi pedagoginya ataupun kaedah pengajaran
sejarah ini, kalau tak betul-betul dengan cara yang dapat menjungkir minat tu, memang orang tak suka saja sejarah ni. Dulu tak bagi sejarah dengan ilmu tawarikh. Tadi itu tawarikh. Ilmu tawarikh Kalau mati dengan ilmu hisab. Generasi dahulu mungkin tak pernah dengar perkataan tawarikh. Bukan tarawih, tarawih bulan puasa tuan. Tawarikh. Tawarikh. Jadi kalau tak betul-betul kita lihat, sebab itu kita kata dalam macam program kita yang dibuat oleh Tuan Kudin, bagaimana pengkesahan cerita, pengkesahan itu boleh menimbul menarik minat. Sebab itu saya kata seperti mana yang Tuan juga buat penyelidikan, boleh sebut bagaimana faktor-faktor istilah-istilah Mongoloid yang kita sebut itu tadi, dan pengencing sosiologi daripada Jerman melihat Melayu ni. Kalau kita lihat satu lagi tuan, ialah satu kitab ataupun buku kita panggil Silalatus Salatin. Okey, bagaimana dalam itu cukup banyak kita lihat tentang rumpun Melayu ini punya perjalanan kehidupan dan juga kisah-kisah yang berlaku. Memang nak baca Silalatus Salatin itu memerlukan tahap penguasaan bahasa, tradisi bahasa apa dipanggil, bahasa-bahasa lama ni. Tetapi sebenarnya boleh jadi minat itu tertarik apabila kita ada sedikit penghayatan sebenarnya. Okey. Nak tanyalah Tuan Muhammad Azmin ni, generasi baru depan kita ada mahasiswa di sini kan, kaki tangan kita, staf UiTM, terima kasihlah kerana sudah hadir, dan juga begitu pelayar channel YouTube. Okey, mohon terus kekal sehingga penghujung rancangan. Kalau boleh tekan share, ingat tekan share. Moga-moga perkongsian untuk program hari ini dapat tersebar luas, sebagaimana diaspora rumpun Melayu tadi tersebar luas. Bagaimana generasi hari ini? Okay, kita nak merapatkan ukhuwah. Kita ramai ni seluruh dunia ni, merata tempat ada ni rumpun-rumpun Melayu tadi. Okay, bagaimana dengan ada zaman sekarang, zaman teknologi kan, tanpa sempadan. Apakah generasi muda, mahasiswa kita pada hari ini boleh laksanakan untuk merapatkan ukhuwah ni? Mungkin bahasa dah berubah tadi sebut tadi kan. Penyisian bahasa tu dah berlaku perubahan. Tapi mereka masih susu galunnya masih sama. Rumpun Melayu. Bagaimana generasi hari ini cuba menjejaklah rakan-rakan serumpun di seluruh dunia ni? Bagaimana tu? Banyak sebenarnya tuan. Saya tertarik sekali lagi pada lagu tu tadi tentang pewaris. Pewaris bangsa ni sebenarnya. Generasi kita hari ini, terutama generasi apa kita panggil nak datang ni, generasi Z, Y dan Z. Macam saya ni generasi lama, the baby boomers, generasi lama, generasi baru ini X, Y dah and masuk coming alpha Z, generasi the Z generations kita panggil. Bagaimana kita ulas, kita sebut tadi adalah faktor sejarah ini sebenarnya mengkehendakkan ataupun memerlukan kita untuk menghayati. Jadi generasi muda hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya beritahu sangat-sangat beruntung sebenarnya. Okey, anda adalah pewaris rumpun bangsa Melayu dan kita patut berbangga sangat kerana kita ni adalah asal dari satu rumpun yang terbesar di dunia. Okey, dan di situ sebenarnya bagaimana rumpun Melayu ini, rumpun bangsa Melayu, rumpun Melayu, of course bangsa Melayu. Okey, yang kita consider bila kita kumpulkan keseluruhan di ruang lingkup Malay Archipelago, di kepulauan ni Polinesia ini, sebenarnya cukup banyak ruang dan peluang yang boleh kita mainkan untuk kita membina ukhuwah yang macam tuan sebut tadi itu. Okey, tuan-tuan guna media sosial saja. Hari ini, trend hari ini, melalui media sosial tuan-tuan boleh gunakan. Bagaimana tuan-tuan boleh pertama kita kata nak menyelidiki tentang rumpun bangsa kita ini, atas kesedaran bahawa aku ni perlu, walaupun tak suka sangat sejarah ni, tetapi perlu melihat asal usul kita ni sebenarnya, supaya apabila ada golongan, ada pihak, ada orang yang cuba nak memperlekehkan kita ni, kita ada alasan untuk kita menepis.
ada alasan untuk kita menjawab dengan konkret bahawa bangsa kita ini dah bukan satu bangsa yang kita kata yang berada di kelas-kelas yang terlalu bawah dah. Okey, jadi gunalah kesempatan tuan-tuan yang ada ini, semangat merdeka kita yang ke-65 ini tuan-tuan. Buatlah satu bentuk jaringan smart partnership, smart networking ke macam mana ke, melalui media sosial ni boleh berhubung dengan rakan-rakan di luar. Cari dalam kaya hari ni dalam internet, dalam tolong layar melayari internet ini, banyak kontak yang boleh kita buat, ataupun kita sendiri yang mengendalikan apa, satu majlis-majlis berbentuk keilmuan, majlis-majlis ilmu yang boleh menghimpunkan bangsa-bangsa dari rumpun ini. Okey, kita berdiskusi, kita berbicara macam ni, kita boleh bicara, kita bertukar-tukar pendapat dan fikiran. Bagaimana kita nak menguatkan lagi ukhuwah kita ini, bagaimana nak menguatkan kita punya martabat, bagaimana nak melonjakkan kita punya maruah kita ni di seantero dunia orang tahu. Okey, saya pernah masa jadi pelajar di Universiti Melaya, dia pernah dihantar oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada masa Kementerian Pengajian Tinggi dulu, Kementerian Pendidikan lah. Dulu Kementerian Pendidikan ya, di satu dihantar I was in final year, saya di tahun akhir di Universiti Melaya. Dihantar saya ke program Youth Building the Future. Tahun 1988. Tuan umur berapa? Muda lagi kan maknya. Tahun 1988. Dihantar saya ke satu conference itu, ataupun satu program, sama program lah sebenarnya, di University of Waterloo di Ontario, Canada. 33 buah negara yang datang. Dan saya bentangkan satu paper bertajuk The Third World Development. Bila saya bentang kata je, bangun satu peserta, dia nak tanya soalan. Dia kata, Malaysia ni di mana? Ramai masa tu tak tahu. Malaysia ni dia tak tahu di mana Malaysia ni. Apatah lagi dia kata, ada ke bangsa rumpun Melayu ni? Saya menunggu soalan itu, tapi dia hanya tahu Malaysia ni di mana. Maknanya Malay itu Malaysia. Dia termaktublah orang-orang Melayu dalam rumpun Melayu ini. Dia tak tahu pun di mana kita ni berada. Sebab bagi mereka kita ni sebesar zarah pasir di pantai pun tak ada gambar di mata mereka. Tapi sebab itulah saya katakan tadi, saya ceritakan bila saya tanya pula, do you know where Singapore is? Mereka tahu. Okay. Do you know where Thailand is? Dia tahu. Tapi Malaysia, apakah mereka memang tak tahu ataupun sengaja tak ambil tahu kerana tidak belajar sejarah. Bagi mereka itu tidak menghayati sejarah umpamanya. Jadi di sinilah tuan sebenarnya, balik kepada tadi, kita pertahankan yang tuan-tuan boleh lakukan, yang anak-anak muda hari ini boleh lakukan, ialah lakukan himpunan akademik, himpunan ilmu, membicarakan ini, apa langkah-langkah kita boleh lakukan, apa yang pentingnya langkah untuk kita lakukan, tindakan yang boleh kita buat untuk menjaga martabat dan maruah, bermakna segala bentuk negatif yang boleh merundumkan maruah bangsa kita ini dapat kita bincang itu, dan kita akur, kita ikut, supaya semua jenis lain yang lebih muda ini akan dapat ikut. Jadi itulah antara langkah yang boleh kita buat menggunakan teknologi dan juga media sosial ni tuan. Okay, maksud Tuan Azmi, kita cuba mengangkat dan memperkasakan bangsa betul. Melayu itu sendiri. Memperkasakan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin, kalau kita lihat tadi kupasan yang disampaikan oleh Tuan Muhammad Azmi, kalau tanya saya lah secara peribadi, terdetik rasa bangga kan. Sebenarnya kita ni merupakan rumpun yang besar juga. Okey, agak panjang juga, panjang lebar kita bercerita. Sejarah ni agak berat, jadi kita berhibur dahululah. Kita berhibur dahulu. Kita berhibur dahulu. Kita jemput kita punya artis kita untuk mempersembahkan para penonton dan juga pelayar. Silakan.
Okey, sekali lagi tepukan kepada artis kita. Tepukan yang paling gemuruh. Sebagai tanda rasa bangganya kita sebagai anak Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihadirin, tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya pun nak mula tersatu-satu tu tanda tu kita di penghujung tu. Betul, baik. Okey, dan juga pelayar channel YouTube Pusat Kebudayaan. Terima kasih. Masih terus kekal bersama kami. Teruskan insya-Allah kita akan sedikit lagi masa yang kita ada ini untuk bertanya soalan yang terakhir Tuan Muhammad Azim. Boleh? Baik, silakan, boleh. Okey. Sebagai keluarga UiTM bercakap tentang tunjang kemerdekaan apakah yang saya juga warga UiTM ni. Penonton kita juga ni adalah warga UiTM. Ada pelajar, ada kaki tangan dan juga pensyarah. Terima kasih kerana hadir. Dan juga pelayar-pelayar YouTube kita. Mungkin ada alumni UiTM. Apakah peranan kami dalam pengisian erti kemerdekaan pada hari ini? Tuan Azmi, apa yang kami boleh buat? Banyak. Ini satu soalan yang sangat-sangat subjektif sebenarnya. Tetapi bila kita nak bercakap tentang peranan yang boleh kita mainkan sebagai warga UiTM ini, yang pertama sekali kita nak katakan teruskan penghayatan kita kepada institusi ini dulu. Kita menghayati wujudnya institusi ini, terbinanya institusi ini, dibangunkan gedung ini atas rasa kebertanggungjawaban pemerintah ketika itu bahawa maruah martabat bangsa dari rumpun Melayu ini, bangsa Melayu ini harus ditegakkan, harus dilonjakkan sebenarnya. Jadi berbekalkan kepada matlamat asal penubuhan UiTM ini, kerana kita adalah warga UiTM, maka kita perlu menghayati aspirasi yang dibawa oleh UiTM ini. Bagaimana pada ketika itu di era sebelum merdeka, kehidupan, kesinambungan kehidupan orang-orang Melayu yang asal dari rumpun ini, terutamanya selepas kedatangan imigran-imigran. Bagaimana kita yang kita kata orang asal, dari rumpun yang kita dah huraikan tadi itu, mengapa berlakunya tersisih hidup kita ini, ataupun mengapakah kita ini menjadi ibarat melukut di tepi gantang, tuan? Mengapa kita ini terlalu jauh jatuhnya ataupun rendahnya? Kalau nak sebut pencapaian ekonomi, kalau nak sebut martabat dari segi pendidikan itu sendiri. Jadi sebab itulah penubuhan Dewan Raida, terus kepada Maktab Mara, ITM dan UiTM pada masa itu. Jadi semuanya itu adalah rentetan daripada usaha pemerintah untuk meningkatkan, mengangkat martabat bangsa kita ini. Berbekalkan kepada fakta-fakta sejarah yang berlaku pada bangsa kita ini, yang sebenarnya satu bangsa yang cukup kuat. Satu bangsa yang cukup kita kata bertaut apabila kita dicengkam masalah. Tengok masa penjajah, kalau kita baca cerita sejarah itu, bagaimana bersatunya orang-orang Melayu ini melawan penjajah. Boleh bersatu bila kita ditekan. Boleh bersatu sebenarnya bila kita berada dalam keadaan yang perit, sakit, jerih kita ini untuk melawan orang yang mencengkam tengkuk kita. Jadi sebenarnya dari itulah peranan kita menghayati aspirasi UiTM di sendiri. Dan kita bawa kepada konsep yang kami di Impak perkenalkan itu, terutama kepada pelajar-pelajar, tentang konsep DNA, aspirasi DNA ni. Modul kita, modul padu ini kita kata program aspirasi DNA UiTM. Bagaimana konsep PESAT, PESAT. Bagaimana soal pemikiran, satu. Yang keduanya kita katakan emosi, semangat, aspirasi dan juga tingkah
tingkah laku, PESAT. Jadi kesemua elemen, 5 elemen itu sebenarnya boleh kita mainkan peranan dalam diri kita ni sebagai warga UiTM untuk melonjak, mengangkat martabat bangsa kita ini supaya kita berada, kita berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain dalam negara kita ini. Kerana kita ini tergolong atau tertakluk dalam konsep kita katakan kemajmukan rakyat dalam negara kita ini. Jadi dalam masa yang sama dengan adanya wasiat Raja-Raja Melayu dahulu, dengan adanya perlembagaan yang jelas menyatakan beberapa perkara fasal yang berkaitan dengan bangsa Melayu. Yang itu kita hayati, kita mainkan peranan untuk kita gerakkan, terutama dalam masa tersebut tadi, dari segi kita kata pemikirannya, dari segi emosinya, dari segi semangatnya, dari segi aspirasi dan tingkah lakunya itu kita didik, kita berikan, turunkanlah sebanyak mungkin ilmu kepada generasi muda yang ada dalam UiTM ini supaya mereka ada sedikit usaha, ada sedikit pengetahuan, ilmu, ada sedikit usaha dan kemahiran, itu yang penting untuk menjaga maruah, melonjak martabat bangsa kita ini supaya kita ni dihormati oleh orang lain. Saya rasa banyaklah peranan lain yang boleh kita mainkan bagaimana nak mendidik dan membimbing mereka nak mengubah dalam era pendidikan. Kita katakan pendidikan kita ni apa sebenarnya matlamat pendidikan? Matlamat utama pendidikan ialah dia kata mengubah tingkah laku manusia. Dan satu aspek tentang rumpun bangsa Melayu kita ini yang kita bicarakan hari ini sempena cerita merdeka kita pada kali ini, pada waktu ini, sangat-sangat signifikan untuk kita berikan sebanyak mungkin kepada generasi muda kita ini segala ilmu, segala pengetahuan, kemahiran berkaitan dengan rumpun bangsa Melayu ini. Pesanan terakhir jika ada, Tuan Azmi. Pesanan terakhir itu saya nak baca satu apa kita panggil, Gurindam ke? nak Apa? kata gurindam pun bolehlah, gurindam ini Silakan, Okey. silakan. Pesanan melalui gurindam. pesanan yang telah saya gubah untuk tatapan semua tentang peranan lah kita kata, tentang pesanan terutamanya bagi kita terhadap rumpun ini. Boleh saya bacakan, Tuan? Silakan. Rumpun ini bangsa keramat, punya maruah terjunjung martabat. Rumpun ini jelas bermuafakat, pertahan bangsa maruah diangkat. Hidup berkat bahana tumpahnya keringat, bersatu hati sederap semangat, biar dikerat dicincang lumat, dikerah rapat segala kudrat. Janji menyatu seluruh kerabat, sesungguhnya detik itu sungguh singkat, mengejar waktu walaupun sendat. Ayo bersama, jangan dibiar telat. Renungilah rumpun ini sekalian umat. Hayati sendiri, tenunglah makrifat. Kita nobat segala nekat, bangsa lain lihat beri hormat. Kerana inilah dia rumpun Melayu terhormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi tepukan pada Tuan Muhammad Azmi bin Adnan, fellow impak kita. Panel buat bicara cerita merdeka yang bertajuk Diaspora dan Rumpun Melayu Tunjang Kemerdekaan Negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas fokus dan juga sokongan yang anda beri di Dewan ini dan juga di channel YouTube Pusat Kebudayaan. Jadi untuk mengakhiri sedikit serangkap dua pantun untuk saya sampaikan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudahlah tamat,
mudah-mudahan meresap ke jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik tuan penganjur menjemput rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Begitulah berakhirnya program Buah Bicara Cerita Merdeka. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di langit cahaya bersinar menyinari bumi merdeka. Ini masa pulang permusuhan, padamkan sengketa di jiwa. Ayo buka pintu-pintu di hati, rapatkan jurang, satukan tekad, azam untuk Malaysia. Ayo kita bersama bangunkan semula, rapatkan hatimu, hapuskanlah kebencian. Ayo kita zahirkan impian bersama, menjunjung semangat yang pertama, keluarga Malaysia. Dari timur, barat dan selatan, inilah masanya bersama. Ayo kita henti menunding menyala, tegaskan niatmu, sempurnakan keazaman. Hanya kita, rakyat berbagai bangsa, mampu membangunkan, membentukkan arah untuk Malaysia. Ayo kita bersama bangunkan semula, rapatkan hatimu, hapuskanlah kebencian. Ayo kita zahirkan impian bersama, menjunjung semangat yang pertama, keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia.